Now, seterusnya kawan-kawan semua, saya nak kenalkan rakan-rakan dekat wildcard. Wildcard. Ini fungsi yang seterusnya, wildcard. Kawan-kawan semua, wildcard ini adalah apabila anda meletakkan simbol di antara huruf di dalam keyword. Macam ni. Kalau rakan-rakan nak minta database cari fisherman dengan E dengan fisherman dengan A, maka kawan-kawan letak simbol asterisk dan database akan cover dua-dua. Fisherman dengan E, fisherman dengan A. Alright? Kalau kawan-kawan nak suruh dia cari database cari fisherwoman dengan A dengan fisherwoman yang dieja dengan E, letak asterisk. Perform wildcard. Alright, wildcard ni bila mana rakan-rakan letak simbol di antara huruf di dalam keyword. Fungsi dia nak cari singular or plural, nak cari dia punya kata perbezaan ejaan. Alright, kita perform wildcard. So analyze. This one, ada orang eja analyze dengan Z, ada orang eja analyze dengan S. So kita minta database cover dua-dua, letak wildcard. Okay, letak wildcard. Alright, now this one. Okay. So bila kita dah tengok ni, okay, di sana feature fog ni boleh letak truncation. Respond ni boleh letak truncation. Okay. Alright, kita dah cantik dah kita punya search string kita. Okay, klik search. Tadi ingat ada 90 naik 19 artikel. Banyak tu. Okay. So, this one search string. Siap dah. Now, boleh ke tidak nak campur macam-macam bahasa dalam pencarian database ni? Tak ada masalah, boleh. You nak letak situ perubahan cuaca pun tak ada masalah. It's not a problem. Janji keyword tu tepat ejaan dia tu saja. Okay. Jawi je tak boleh. Right. Sebab dia tak boleh baca. Yang lain semua okay. Nice. Okay. Now, sekarang ni kawan-kawan semua belum habis lagi. Yang bangun tu duduk balik. Okay. So, kita baru habis identification. Now, kawan-kawan semua, kita nak pergi proses screening. Proses screening apa tadi? Kita nak pilih artikel. Right? Kita nak pilih artikel berdasarkan kriteria. Okay? Kita nak pilih artikel berdasarkan kriteria yang kita tetapkan. Tadi saya minta rakan-rakan untuk consider 3 kriteria yang rakan-rakan boleh consider untuk guna dalam you punya screening proses. Apa dia? Pertama, tahun. Alright, katakan you nak pilih 5 tahun ke belakang, decide dengan SV. Right? SV kalau SV kata 10, 10 lah. Kalau SV kata 5, 5 lah. Ikut cakap cikgu. Right? Ikut cakap cikgu. Okay, so kita pilih 5 tahun ke belakang. Ni, year. Tahun. And then, okay, document type. Nak review apa? Nak review artikel jurnal saja. Okay. Review artikel jurnal saja. Pilih artikel jurnal. Document type. And then, language. English. Okay. Kita pilih English saja. Kalau faham bahasa Portugis, silakan. Alright. Tanda. Okay. So, bila you dah pilih 3 kriteria ni, ingat saya minta consider saja. Saya tak kata wajib guna 3 ni. Kalau rakan-rakan rasakan, bila dah tengok kriteria tepi ni, macam rasa, oi banyaknya aku boleh pilih. Alright. You pula hobi you memang klik. You boleh klik, no problem. Okay. 3 kriteria tadi saya minta consider. Right. Tak wajib. Okay. Klik limit tu. Dah pilih 3 kriteria tadi. Tinggal 56. Okay. Dah ditolak 63. Tinggal 56 dokumen. Right. Doktor dah boleh terus review ke doktor?
Okay, semangat saya membara ni nak review, belum lagi. Ada third process. Nama dia apa? Eligibility. Now, eligibility ni, prosesnya nak buat macam mana? Macam saya cakap, baca title. Bila kita baca title ni, okay, clear. Berkaitan dengan kajian aku. Klik. Right? Community Resilient Mechanism in an Unexpected Extreme Weather Event and Analysis of the Kerala Floods of 2018 in India. Aku kaji pasal nelayan. Artikel ni tak sebut pun pasal nelayan. Tengok dekat abstract pula sebab tak clear dekat title, pergi dekat abstract. So bila kita pergi dekat abstract, nampak? The data among fishermen. Okay, berkaitan dengan kajian aku. Klik. Okay, so kita baca title. Okay, berkaitan. Okay, tapi sebelum tu lupa saya. This one nanti, kat sini nanti. Kat sini nanti. Pergi bawah lagi, bawah sekali. Sorry saya lupa. Pergi bawah sekali. Ni, this one, display ni. Display ni. Klik dekat 200 terus. Okay, sebelum you start pilih buat eligibility, you pilih yang paling maksimum. Saya ulang, ni, bawah, scroll bawah. Scroll bawah sekali. Right, ni, you pilih 200. Okay, so now kita patah balik dekat tadi. Kita tengah pilih artikel. Okay, multi-line bla bla bla. Okay, tak berkaitan. Okay, this one. Okay, berkaitan. Artikel ni berkaitan dengan saya. Alright, artikel ni berkaitan. Okay, artikel ni bagus sebab saya tulis. Okay, saya pilih artikel tu. Okay, artikel ni nak, artikel ni nak. Okay, artikel ni bila saya baca, okay. Artikel ni tak clear. Okay, saya nak baca dia punya abstract. Okay, bila saya baca abstract je. Okay, berkaitan. Alright, saya pilih. Alright. So, artikel ni, alright, artikel ni sebab saya tulis dia bagus, saya pilih. Okay, this one. This one. Okay, not related, saya tak nak. Artikel ni memang saya akan pilih. Okay, dan seterusnya. Begitulah. Alright, so artikel ni, baca title, clear, pilih. Artikel ni baca title, tak clear dekat title, klik abstract. Bila dah baca abstract, okey, tak berkaitan, jangan pilih. Sama juga konsep dia. Sampailah habis dipilih artikel ni. Okey, itu buat proses eligibility. Now, katakan kawan-kawan semua, like kita dah settle dah nak pilih artikel ni. Kenapa aku tak pilih artikel ni? Saya dah pilih semua artikel yang saya nak, contoh. Okey. Nah, bila kita dah pilih semua artikel tu, kita dah pilih artikel dah. Right, kawan-kawan semua, dalam Scopus ni, kita boleh direct download artikel yang kita pilih. Tapi, tak semua artikel yang kita boleh dapatkan bergantung kepada subscription university. Okay, bergantung kepada subscription university. Universiti subscribe dekat banyak jurnal, banyaklah boleh download. Universiti tak subscribe dekat banyak jurnal, sikit lah dapat download. Tapi kawan-kawan semua, sebelum kawan-kawan nak direct download daripada Scopus, kawan-kawan pastikan bahawa kawan-kawan dah ada this one dalam your LAPI. Scopus Document Download Manager ni. I'm sharing the right thing. Okay, this one. Scopus Document Download Manager ni. Pastikan rakan-rakan install ni dulu dalam your laptop, baru you boleh direct download. Okay, dia macam Mendeley jugalah. Okay, pastikan you install ni dulu, baru you boleh direct download. Kawan-kawan semua, macam mana nak download direct daripada Scopus? Klik dekat download ni. Alright, saya ulang, klik dekat download ni. Nampak tak? Bila you dah ada install Scopus Document Download Manager tu, dia akan automatic keluar macam ni. Berserta dengan artikel yang you nak download. Alright, ada 24 semuanya. Dan klik download. Okey, ada banyak, ada berapa saya dapat? Oh, banyak juga. Okey. So, kawan-kawan semua, daripada 24 artikel yang saya nak download, saya dapat 6 je. Okey, saya dapat 6 je yang saya nak download. Now, sekarang ni kawan-kawan, lagi 18 artikel. Nak cari dekat mana, kita kena cari dekat sumber yang berlainan lah.
Sebab universiti kita limited subscription, tak banyak artikel je boleh download. Kita kena cari dekat sumber-sumber yang berlainan. Alright, lagi 18. Okay, lagi 18 artikel kita kena cari dekat sumber yang berlainan. Now, list yang kita nak cari ni, kita nak cari lagi 18 ni, banyak. Nak kena ada list, nak mudahkan kita punya pencarian, kita kena based on list. Apa yang kita nak buat, kawan-kawan semua, klik export. This one. Right, klik export. Saya ulang. Klik export. Klik CSV. Saya ulang. Klik export. Klik CSV. Dan klik export. Okay. Saya ulang. Klik export. Klik CSV. Klik export. Okay. Klik export. Klik export. Now, bila kita klik export, kawan-kawan semua, Scopus akan berikan kita list macam ni. Nampak tak? Ini list artikel yang kita nak cari untuk kita review. Dia ada title dia, dia ada DOI, alright? Dia ada link. Okay, saya pun tak tahu kenapa student suka sangat DOI, right? Banyak pun cerita DOI, right? Tapi adalah maklumat semua tu yang you boleh gunakan untuk pencarian artikel. Okay, so kawan-kawan semua, kita dah settle lah nak cari ataupun kita buat pencarian sistematik dekat Scopus. Alhamdulillah. Okay, so sana. Okay, satu lagi sebelum kita berehat. Right, kita nak belajar macam mana kita nak buat searching dekat Google Scholar. Boleh buat Google Scholar, tak ada masalah. Okay, ramai yang orang kata yang allergic dengan Google Scholar ni kan. Tapi sebenarnya Google Scholar ni banyak juga kelebihan dia, banyak juga kemudahan dia. Kawan-kawan semua jangan risau, jangan susah hati. Lagi 15 minit kita berehat. Okay, lagi 15 minit, 20 minit lah kita berehat. Alright, saya tahu ada perut yang telah berbunyi, yang berkeroncong pun ada. Alright, okay, kejap lagi kita rehat. Saya nak habis yang ni. Okay, now, kawan-kawan semua, ni Google Scholar. Memanglah Google Scholar tak Google Translate kan. Boleh nampak tu. Okay, Google Scholar. Google Scholar ni kawan-kawan, dia boleh buat search string. Saya tunjuk satu. Google Scholar ni. Better slide please. Okay, sana. Tunjuk slide. Aku tunjuk betul. Okay, this one. Okay, Google Scholar Alright, Google Scholar, jom kita buat search string kat Google Scholar. Okay, katakan this one, kita punya tu. Okay, ini kaedah yang kita guna tadi. Ingat tak? Climate change, adaptation, climate, kita tukar-tukar. Climate change ni kita tukar pula climate extreme. Okay, nampak tak result je berlainan. Fisher Fog kita masuk. Lain lagi, this one. Option. Okay, keluar lain lagi, climate risk pula. Okay, macam saya cakap tadi kawan-kawan, tak ada masalah kena buat macam ni. Tak ada masalah buat. Tapi banyak kerja. Alright, banyak kerja dan banyak masa lah. Again, saya tekankan, tidak salah buat begini. Tak ada masalah buat. Tapi rakan-rakan semua, kita ni boleh buat search string dalam Google Scholar. Tengok climate change. Okay. Right. Keluar 3.77 juta artikel. Right, kita guna phrase searching. Right, sama macam Scopus tadi. Semua. Jadi 2.36 juta artikel. Satu saya nak pesan, jangan pergi copy Scopus punya search string, you paste dekat Google Scholar. Tak boleh. Tak boleh. Memanglah dia akaran. Google Scholar ni bagus. Dia baik hati. Dia suka jaga hati kita. Apa pun yang kita type, dia cari je. Tapi bila you paste search string Scopus dekat Google Scholar, dia tak faham apa pun yang you suruh dia buat. Dia tak faham pun. Dia lain. Search string dia lain. Okay. Ni saya tunjukkan apa yang lain ni. Okay. Saya tunjukkan dulu apa yang sama. Climate change. Okay. Boolean operator nampak? Boleh guna global warming. Extreme weather.
Okay, so this one. Alright, so setakat ni okey lagi. Now, kawan-kawan semua, ada beberapa perkara yang rakan-rakan kena tahulah. Satu, tak ada truncation. Tak ada truncation, tak ada wildcard dalam Google Scholar. Saya ulang, tidak ada truncation, tidak ada wildcard dalam Google Scholar. Tak ada, tak boleh. You buatlah, you buat memang je akan cari, no problem, tak ada masalah. Keluar je result, tapi you tengok hasilnya nanti. Right? Dia tak ada. So ada orang tanya dengan saya, doktor, kalau saya nak cari climate change dengan climate changes, truncation tak boleh pakai. Saya nak buat macam mana? No problem. Or buat manual, climate changes. Okay? Doktor, nak masukkan bahasa Melayu boleh? No problem. Or perubahan cuaca. Okay? So tengok. Tak ada beza, kita tambah keyword tadi tak ada beza. Tak apa, it's okay. Alright, now sekarang ni. Kawan-kawan semua, nombor 2, rakan-rakan kena tahu. Dalam Google Scholar, alright, N ni dia tak berfungsi dengan cukup baik. Boolean operator N ni dia tak berfungsi dengan cukup baik. Tidak berfungsi dengan cukup baik, saya maksudkan dengan ni. Ada masanya N ni you guna cantik result dia. Ada masanya N ni you guna ni dia merepek. Sebab apa? Google Scholar tak stabil. Itu kelemahan utama dia. Dia tak stabil. Ada kemungkinan string yang saya bentuk ni nanti result yang keluar kosong. Ada. Sebab dia tak stabil. Right? Okay, now N ni tak ada. Habis tu kalau tak ada N ni, doktor, macam mana saya nak masukkan keyword saya yang seterusnya? No worries. Masukkan terus keyword kedua. Macam ni, terus masukkan. Adaptation or adoption or respon, contoh. Okay. Doktor, ada orang tanya saya, doktor, bracket tak ada dalam Google Scholar? Tak. Bracket tak ada. You letak ke, you tak letak ke bracket, sama je. Tak ada makna. Tapi doktor, kalau saya nak letak bracket dengan tujuan saya nak bagi dia kemas sikit, adalah beza antara keyword tu, doktor. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma dia tidak membawa apa-apa makna, itu saja. Sekadar nak kasih kemas. Okay. Alright. So this one. Okay, kita ada keyword kita yang ketiga. Fisherman or fisherwoman or fisherfolk. This one. Okay. Alright. So that one. So settle lah kita punya tu. Ingat kawan-kawan, dalam Google Scholar ni satu lagi limitasi dia. Ni jumlah perkataan ataupun jumlah huruf dalam string ni tak boleh lebih dari 250 jumlah huruf. Termasuk space saya rasa 250. Aja limited sikit. Nama pun Google Scholar kan. Scopus saya tak ada masalah. You nak buat panjang karangan pun tak ada masalah. Google Scholar tak boleh. Okay, jom kita tengok result dia. 24,800 nampak. Alright, dan satu lagi kelebihan Google Scholar kawan-kawan. Dia juga satu kelebihan Google Scholar, dia ada field code. Dia pun ada field code dia. Satu je field code dia. Apa dia? All in title. Jangan lupa simbol ni. Simbol ni selalu orang tertinggal ni. Jangan lupa simbol tu. Saya ulang. Jangan lupa. Betul lah. Jangan tak tulis simbol ni. Alright. All in title. Dengan simbol ni. Alright. Bila you guna all in title ni, maka database Google Scholar, dia hanya akan cari kombinasi keyword yang you bentuk ni dekat title je. Right? Dia punya darjah ketepatan lebih tinggi lah artikel tu nanti. Darjah keberkaitan dia, darjah ketepatan dia dengan kajian dia lebih tinggi. So kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, dapat 21. Buat apa saya nak baca 24,000 tadi? Saya baca 21. Right? So, katakan you nak cari 5 tahun ke belakang. 2016 ke tahun 2020. Okay, kat sini. 15 saja yang perlu saya baca rupanya. Okay, daripada 24,000 tadi. Yang apa tu? 24,000 yang kita consider nak baca tadi, saya baca 15 saja. Right? So,
Itulah kaedah kita nak buat search string guna Google Scholar. Dan seterusnya you kena buat eligibility semualah. Dan satu saya nak pesan, Google Scholar ni dia punya screening function dua je. Alright, bahasa dengan tahun. Alright, bahasa dengan tahun. Ni dengan tahun. Jenis dokumen tak ada. Jenis dokumen tu you kena buat manual. Kena tengok dokumen yang you pilih tu artikel ke, conference proceeding ke apa. Alright, okay. So kita settle sesi pertama kita, systematic searching strategies, konsep asas dan demonstrasi dekat Scopus dan Google Scholar. Ada soalan tak? Doktor. Yep. Saya terlepas tadi yang untuk truncation tu kan doktor, dia ada 3 kan? Satu yang star, then second $sign, yang satu yang apa ya? Question mark. Question mark. Oh, okay. Alright. So ada soalan yang saya nak boleh jawab? Doktor, kita buka soalan pada penonton juga ya doktor? Ya. Okey, tuan-tuan, puan-puan, ada sebarang soalan? Kod untuk search string berbeza mengikut database yang lain database, lain search string. Ada 3 database yang hampir sama. 3 database yang hampir sama. Tak sama, hampir sama. Scopus, Web of Science dengan Science Direct. 3 ni hampir sama search string ni. Yang paling hampir kesamaan itu Scopus dengan Web of Science lah. Science Direct ni dia sama tapi ada beberapa pantang larang dia yang kita kena tahu. Right? So setakat ni clear tak? Kalau tak clear, apa soalan dia? Okey doktor, ada soalan daripada penonton, daripada Cik Razif Dasiman. Jika keyword memang sikit, macam mana dia kata? Keyword tu hanya contoh keyword. Sebab kita hanya akan tahu keyword kita memang sikit sekiranya selepas kita buat identification tadi. Cari sinonim, related terms, variation, you guna sumber tadi, thesaurus apa semua, you dah run semua tu, right? You masih dapat sikit, itu baru kita confirm je sikit lah. Nombor 2, kalau keyword tu memang dah sikit, memang tu je lah yang you cari. Based on that one je lah. Dan jangan lupa, kalau keyword tu memang sikit kita nak gunakan, jangan lupa kita kena guna database yang lebih banyak. Nombor 2, kita kena guna teknik pencarian yang pelbagai. Alright? So itu antara kaedah je lah. Ingat, sentiasa 3 ni ada. Keyword lebih banyak. Kalau keyword tak banyak, tak apa. Kita cover dekat database yang lebih banyak. Kita akan cover dekat teknik pencarian yang pelbagai. Okay? Mungkin kita guna manual searching saja. Tak tahu buat advanced searching. Tapi kita banyakkan dekat database. Kita banyakkan dekat keyword. Itu sebab tadi saya minta cover 3 benda. But anyway, berbalik pada soalan tadi. Keyword kalau dah sikit memang tak boleh buat apa. Contoh kan, AIDS. Kan? AIDS. Ataupun age. Keyword age. Age ni dia punya sinonim dengan related term apa je yang kita boleh guna? Age or years. Lagi apa lagi? Tak banyak mana. So terpaksa lah kita guna. Kalau itu case dia, maka buatlah begitu. Gunalah keyword yang sikit. Tapi make sure dah buat identification process. Alright? That one. PubMed boleh, no problem. PubMed lebih friendly. Dia punya search string lagi friendly. Okey, ada soalan lain? Saya harap saya jawab soalan tadi.
Okay, doktor ada beberapa soalan lagi yang saya bacakan. Okay, soalan pertama, bolehkah kita download listing artikel yang kita jumpa dalam GS? Itu soalan pertama. Yang kedua, apakah database yang paling bagus untuk sains sosial? WOS tak banyak sangat untuk sains sosial, doktor. Contohlah. So, soalan ketiga, kalau untuk social science atau agama, apa database yang sesuai? Reference daripada Quran dan hadis? Itu antara 3 lah soalan. Okay, doktor boleh jawab dulu yang tu. Soalan pertama apa tadi? Okey, sekejap. Okey. Yang pertama tadi, bolehkah kita download listing artikel yang kita jumpa dalam GS? Alright, okay. Stop dulu. Okay. GS ni listing dia tak boleh direct. Tapi ini updated pengetahuan saya lah. Tak boleh. Tapi bila saya bentang, saya pergi kursus, ada rakan-rakan kita kata boleh cuba guna EndNote. Listing tu. You boleh cuba lah explore. EndNote tu, I'm not very familiar with EndNote. Nombor 2, apa dia? No, tadi? Okay, nombor 2, database yang paling bagus untuk sains sosial. WOS tak banyak sangat untuk sains sosial. Okay, now saya kena betulkan. WOS banyak untuk sains sosial. Alright? So, kalau you nak dalam sains sosial, antara database yang you boleh consider, okay, Google Scopus, Web of Science, Science Direct, Dimensions, Google Scholar, right? Dan juga My Journal. It's very good for social scientists for social scientists punya database. Dan nombor 3 tadi berkaitan dengan Islamic Studies Betul. Kalau untuk social science atau agama, apa database yang sesuai? Kalau agama ni memang lubuk you dekat Google Scholar lah. Google Scholar, dan you boleh macam you cakap tadi lah, printed document, kita hadis apa semua kan. You boleh consider untuk guna tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau you guna kita hadis, you guna printed document, kita panggil kaedah tu handpicking lah. Kita pergi library, kita handpick mana yang kita nak baca. Okay. So, ada lepas tu ada yang what best database to find electrical engineering article? You try IEEE ke EEE? Cuba tu IEEE Explore. Cuba tengok yang tu. Saya tak familiar sangat dengan dia ni sebab saya sains sosial, tapi boleh tengok tu lah, database tu memang spesifik. Alright, kalau kita dah refer dan sudah baca contohnya 50 artikel untuk systematic review, perlukah kita masukkan 50 artikel tu, 50 artikel dalam rujukan paper review tu? Kena masukkan lah. Ni kena masukkan lah. Alright, bila baca you kena masukkan. Kalau bidang sastra, boleh cubalah kot Google Scholar dengan Dimension apa semua. Social science dengan sastra ni dia berkaitan. Yang saya sebut tadi you boleh guna. Okey, soalan seterusnya doktor, bagaimana kaedah menentukan pemilihan dan bilangan keyword yang sesuai berkaitan bidang penyelidikan? Bagaimana nak tentukan jumlah yang sesuai? Tak ada jumlah yang objektif. Keyword yang sesuai tu you tahu bila you dah run identification process. You dah run synonym, you dah run related term, you dah cari synonym, you dah cari. First, you dah determine keyword. Main keyword you apa. Nombor 2, you dah banyakkan keyword kajian you dengan cari synonym, related terms dengan variation. Dan seterusnya, you dah guna thesaurus, rujuk kajian lepas, rujuk scope database macam Scopus dan rujuk expert opinion. Lepas you dah run semua proses ni, you akan tahu jumlah keyword yang you kena cari. Right, kalau you tanya saya berapa yang tu, I have no answer for that because it's very subjective. Lain orang, lain jumlah keyword dia. Tapi yang paling penting, run the process, then you know berapa jumlah keyword yang you akan gunakan. Okey, saya rasa doktor kita rehat dulu. Mungkin boleh simpan soalan, nanti lepas rehat 15 minit kita boleh sambung balik lah. Okey, boleh.
Okay, so terima kasih Dr. Hairul. Okay, sangat bermanfaat sesi pertama kita hari ini berkaitan systematic searching strategies. Okay, so sebelum kita berehat, saya nak ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada rakan-rakan kita daripada UMS, UNIMAS, UKM, UMK, USIM, UPM Skudai, UKL, UM Mara, UTP, UPSI dan UPM sendiri. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, kita akan rehat selama 15 minit dan kita akan kembali selepas itu. Terima kasih.